Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan perundingan tahunan ketua-ketua kerajaan negara Brunei Darussalam dan Malaysia penting dalam mengekalkan komitmen yang membolehkan kedua negara menikmati hubungan yang lebih istimewa dan strategik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Perdana Menteri Malaysia membincangkan peluang kerjasama baharu yang dapat diterokai demi manfaat kedua-dua buah negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan dengan pelantikan Perdana Menteri New Zealand yang baharu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan perundingan tahunan ketua-ketua kerajaan negara Brunei Darussalam dan Malaysia penting dalam mengekalkan komitmen dalam melaksanakan perjanjian Exchange of Letters yang dipersetujui yang membolehkan kedua negara menikmati hubungan yang lebih istimewa dan strategik. Baginda menyambut baik inisiatif bersama ke arah mencana semula pertumbuhan ekonomi pelbagai bidang termasuk penandatanganan MOU dalam bidang pelaburan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah pada majlis persantapan rasmi bagi meraihkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan isteri Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail yang berada di negara ini bagi lawatan rasmi selama 2 hari. Terdahulu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haji Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima mengadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan isteri. Majlis mengadap tersebut berlangsung pagi tadi di Istana Nurul Iman. Sebelum majlis mengadap, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan isteri di perkarangan Istana Nurul Iman dan seterusnya memperkenalkan Yang Amat Berhormat dan isteri kepada ahli-ahli kerabat diraja. Berangkat sama ke majlis mengadap tersebut ialah ahli-ahli kerabat diraja. Turut hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja,
Major Jeneral Bersara Datu Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Menteri Pengiring dan Isteri. Selepas majlis mengadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia bagi majlis perjumpaan empat mata. Semasa perjumpaan ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia membincangkan mengenai hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia serta usaha-usaha dalam mengeratkan lagi kerjasama antara kedua-dua buah negara termasuk melalui pemeteraian memorandum persefahaman di dalam bidang pelaburan. Kedua-dua pemimpin juga berbincang mengenai peluang-peluang kerjasama baharu yang dapat diterokai demi manfaat kedua-dua buah negara. Selepas perjumpaan empat mata, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beredar bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke Baitul Mesyuarah untuk menyaksikan majlis penandatanganan bagi memorandum persefahaman MOU di antara Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA dan Agensi Pelaburan Brunei BIA. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Awang Haji Sofian bin Muhammad Jani, pemangku pengarah urusan Agensi Pelaburan Brunei, manakala kerajaan Malaysia diwakili oleh Yang Berbahagia Datuk Wira Arham Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia. MOU tersebut antara lain memberikan pemahaman awal bagi kedua belah pihak untuk mengadakan rundingan ke arah pelaksanaan dan penyediaan perjanjian lanjut mengenai pelaburan dua hala yang boleh dijalankan oleh pihak-pihak tertentu di antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. MOU ini juga akan merangkumi kerjasama dan pelaburan dua hala di dalam sektor minyak dan gas hiliran, ekonomi digital, pembuatan pintar, smart manufacturing, pertanian pintar, smart agriculture, kecerdasan buatan, artificial intelligence, pelancongan dan industri makanan halal. Pada sebelah tengah hari, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri seterusnya berangkat ke Baitul Rahmah Istana Nurul Iman bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berbahagia untuk menghadiri majlis persantapan rasmi beserta dengan ahli-ahli kerabat diraja dan rombongan daripada Malaysia. Majlis persantapan rasmi dimulakan dengan bacaan doa selamat oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah menggariskan kedua negara telah lama menikmati hubungan silaturahim yang akrab bukan sahaja di antara kerabat diraja dan kerajaan bahkan juga segenap lapisan rakyat yang tercetus dari persamaan sejarah, agama, rumpun dan bahasa. Keistimewaan itu titah baginda menjadi asas kepada keharmonian dan tali persaudaraan yang telah dinikmati dan dipupuk sekian lamanya. Apabila mengimbas kembali cabaran menghadapi wabak COVID-19, beta sangat gembira. Ianya telah mendorong kedua negara
untuk lebih bersatu dan saling bantu-membantu dalam menanganinya. Kerjasama ini terbukti melalui pembekalan vaksin, perkongsian maklumat dan membawa balik rakyat kita yang terkandas di luar negara. Ini mencerminkan semangat setia kawan yang mendalam di antara kita. Alhamdulillah, berkat usaha serta doa yang berterusan, kita telah sama-sama melangkah ke fasa pemulihan dengan azam untuk menggiatkan lagi kerjasama yang terjejas semasa pandemik. Oleh itu, Beta menyambut baik inisiatif bersama ke arah menjana semula pertumbuhan ekonomi pelbagai bidang, termasuk penandatanganan MOU dalam bidang pelaburan. Yang amat berhormat Datuk Seri, perundingan tahunan ketua-ketua kerajaan adalah merupakan mekanisme utama dalam meningkatkan hubungan kerjasama dua hala dan merangka hala tuju di masa hadapan. Ianya juga penting dalam mengekalkan komitmen dalam melaksanakan perjanjian exchange of letters yang dipersetujui oleh kedua negara kita lebih 10 tahun yang lalu. Perjanjian tersebut telah membolehkan kedua negara kita menikmati hubungan yang lebih istimewa dan strategik. Kebawah Dulia Maha Mulia juga bertitah ASEAN memainkan peranan dalam mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau dan negara-negara ASEAN juga perlu untuk terus menekankan kepentingan ASEAN Centrality. Baginda menzahirkan keyakinan kepimpinan Malaysia sebagai permanent shepherd dalam menghasil ASEAN Communities Post 2025 Vision akan memastikan ASEAN kekal relevan di rantau ini. Beta dan Duli Raja Isteri, pinggiran anak Hajah Salehah, sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih di atas lawatan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar dan Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah serta rombongan. Beta turut mendoakan semoga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar dan Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah akan sentiasa dalam keadaan sihat walafiat serta kerajaan dan rakyat Malaysia terus menikmati keamanan dan kemakmuran. Untuk akhirnya, Beta mengharapkan hubungan kita selaku pemimpin akan semata-mata berjalan di atas landasan kerana Allah. Kerana hubungan seperti ini akan tetap luhur, tidak mungkin dicemari oleh barang unsur negatif. Inilah yang dapat kita kesan dari sejarah betapa pemimpin-pemimpin silam, terutama sahabat-sahabat besar di zaman keemasan mereka, melaksanakan tanggungjawab semata-mata kerana Allah. Sehingga dengan itu, mereka berjaya mendirikan tamadun serta mampu untuk menjulang ummah ke puncak kegemilangannya. Mereka itu juga sangat disegani dan bahkan digeruni. Tidak ada mustahilnya jika trend ini diikut, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati setiap langkah kita. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dalam ucapan balas menzahirkan penghargaan atas tanda persahabatan dan dukungan ke bawah Dulia Maha Mulia yang pastinya akan memperbaiki jalinan hubungan dua hala. Satu hal yang kadang-kadang tidak boleh diremehkan adalah
hubungan dua negara ini punyai liku sejarah yang panjang. Kesultanan Melayu Islam yang amat dimuliakan di rantau kita, dan hubungan ini oleh yang demikian tidak harus terikat pada hubungan diplomatik dua negara, tetapi juga leluhur bangsa, kebudayaan dan tradisi Kesultanan Melayu Islam yang telah bertapak dan memberikan sumbangan yang sangat besar kepada pembangunan negara, budaya dan agama Islam. Tuanku juga telah berkenan untuk bersama dalam keadaan negara menghadapi kedua negara, terutama Malaysia, menghadapi wabak COVID-19, dan bantuan serta kerjasama ditunjukkan oleh Brunei itu amat dihargai oleh seluruh rakyat Malaysia. Begitu juga persetujuan dan perkenan tuanku untuk meningkatkan perdagangan dan pelaburan yang sebenarnya mencatat satu pertumbuhan yang meyakinkan. Umpamanya untuk sepanjang 2022, 13.22 bilion, iaitu peningkatan 80% ketimbang atau berbanding tempoh yang sama tahun 2021. Dan dengan termeterainya persefahaman di antara Maida dan Brunei Investment, baik BIA sebentar tadi, patut yakin bahawa hubungan dua hala ini dari segi ekonomi, pelaburan akan terus meningkat kerana keupayaan Brunei dan BIA dalam pelaburan itu sangat tinggi. Yang Amat Berhormat seterusnya memberi jaminan hubungan istimewa kedua-dua negara dalam semua bidang yang disifatkan sebagai komitmen antara dua negara sahabat akan dilaksanakan dengan ikhlas. Saya harap rakan-rakan Jemaah Menteri Malaysia akan faham bahawa komitmen ini adalah komitmen di antara dua sahabat dan dua negara sahabat yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan secepat mungkin. Selainnya dari segi perundingan pimpinan tahunan ALC dan juga beberapa perundingan yang melibatkan peringkat pegawai akan kita alu-alukan, termasuklah kunjungan rasmi tuanku ke Malaysia dalam masa sesingkat mungkin, insya-Allah. Ampun tuanku, sekali lagi bagi pihak Azizah dan seluruh rombongan, nanti ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih yang tidak terhingga pada budi baik, persahabatan dan keikhlasan tuanku menganggap kami sebagai sahabat dan saudara dan memberikan dorongan agar kami dapat meningkatkan usaha. Dan di samping itu juga tak mahu saya ketinggalan mengucapkan tahniah ke atas kebahaduli tuanku dan kerajaan negara Brunei Darussalam serta seluruh rakyat dalam ulang tahun kemerdekaan kali ke-39 tidak lama lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan terus kemakmuran, kesejahteraan dan keamanan di bawah naungan kebahaduli tuanku. Yang Amat Berhormat dan isteri serta rombongan berada di negara ini bagi lawatan rasmi selama 2 hari. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah
kepada Tuan Yang Terutama The Right Honourable Chris Hipkins berikutan pelantikannya sebagai Perdana Menteri New Zealand yang baharu. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan isteri, Yang amat berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Dr. Wan Ismail serta rombongan petang tadi bertolak meninggalkan Bandar Seri Begawan selepas menamatkan lawatan rasmi selama 2 hari. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar ialah Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Menteri Pengiring dan Isteri. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dan Isteri. Datuk Sri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia dan isteri, serta Tuan Yang Terutama Raja Datuk Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam dan isteri. Sebelum menaiki pesawat khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia melintasi barisan kawalan statik yang terdiri daripada anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Lawatan rasmi Perdana Menteri Malaysia ke negara Brunei Darussalam mencerminkan hubungan luhur antara kedua-dua negara. Detik-detik bersejarah hubungan istimewa kedua-dua negara dimuatkan dalam sorotan lawatan rasmi Perdana Menteri Malaysia.
Beta berbesar hati menerima kunjungan sahabat lama yang sentiasa memberikan sokongan dan kerjasama rapat kepada Brunei Darussalam semenjak dahulu lagi. Pengalaman tuanku sebagai pemerintah dan raja dan abang senior dalam ASEAN tentulah akan patik manfaatkan untuk mendapat pandangan, nasihat supaya perjalanan kedua negara kita dalam konteks negara ASEAN akan lebih bermakna. Sebanyak 100 buah buku daripada pelbagai koleksi bacaan disediakan untuk pegawai dan kaki tangan Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong sebagai tambahan sumber bacaan dan rujukan. Sehubungan itu, Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong pagi tadi merasmikan sudut bacaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Syamsul Rizal bin Haji Sulaiman, pemangku pengarah pentadbiran Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sudut bacaan tersebut bermatlamat untuk melestarikan budaya membaca dalam kalangan warga kerja. Dan dengan adanya sudut bacaan ini dapat membiasakan diri meluangkan masa untuk membaca dan untuk menjadikan amalan budaya membaca jadikan sebagai amalan sepanjang hayat dalam kehidupan kita ni. 27 pelajar dari sekolah-sekolah menengah kerajaan mengikuti kem asuhan Minda Belia, Pusat Belia. Pembukaan kem asuhan Minda Belia selama 4 hari yang bermula kemarin diadakan di Pusat Belia di Ibu Negara. Pelbagai aktiviti diatur sepanjang kem dijalankan. Di hari kedua dengan konsep Kenali Bandar Kitani, para peserta dibawa melawat ke Ibu Negara termasuk tamu Kianggeh. Aktiviti seumpamanya bagi mengisi masa lapang belia dan memberikan peluang berinteraksi melalui aktiviti jati diri, alam sekitar, kerohanian dan kepimpinan. Status harian normal baru COVID-19. Kementerian Kesihatan memaklumkan 187 kes sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.7%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Pendaftaran peperiksaan London Chamber of Commerce and Industry bagi bulan April 2023 akan dibuka esok 26 Januari 2023 hingga 15 Februari 2023. Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan dalam siaran akhbarnya menjelaskan borang dan keterangan lanjut boleh diperolehi dari Pusat Perkhidmatan setempat kaunter Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat iaitu pada setiap hari Isnin hingga Khamis mulai pukul 8 hingga 11 pagi dan 1.30 petang hingga 3 petang manakala hari Sabtu dari pukul 8 hingga 10 pagi. Borang pendaftaran yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan tidak lewat hari Rabu 15 Februari 2023. Sebarang pertanyaan hubungi jabatan berkenaan di talian 2380630 atau 2380776 atau WhatsApp ke 7148524 semasa waktu bekerja atau email ke exam.dept@moi.gov.pn atau jbt.peperiksaan.helpdesk@moi.gov.pn. Permohonan skim latihan dan pendidikan teknikal dan vocational TVET bagi sesi akademik 2023-2024 khusus bagi pelajar lepasan sekolah di peringkat O untuk mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi swasta dalam negeri kini dibukakan sehingga 11 Februari 2023.
Skim TVET merupakan salah satu projek kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan pihak Manpower Planning Employment Council MPEC, Jabatan Perdana Menteri. Orang ramai khususnya penuntut-penuntut lepasan sekolah di peringkat O yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dialulukan untuk memohon bagi mendapatkan skim berkenaan. Borang permohonan boleh didapati dari laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan di www.moi.gov.pn. Pertanyaan lanjut, hubungi Jabatan Pengurusan Beasiswa Kementerian Pendidikan di talian 238-0019 semasa waktu bekerja atau email ke scholarship@moi.gov.bn.